أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur surah Ar-Rum ayat ke-38 hingga 40 yang telah dibacakan tadi. Secara ringkas ayat-ayat itu tadi berkait rapat dengan ayat yang sebelumnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Artinya, adakah mereka tidak memerhatikan bahawa Allah meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Jadi dalam ayat ini kita faham Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya sebagai ujian. Iaitu ujian kalau untuk yang kaya atau yang miskin, adakah bersabar ataupun mengeluh. Jadi di dalam kedua-dua keadaan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman yang tahu akan hikmah dan rahmatnya. Ayat ke-38 yang dibacakan tadi merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang Allah kurniakan rezeki untuk memberi hak kepada kaum kerabat. Hak di sini bermaksud sama ada kasih sayang, iaitu bukan benci membenci, hubungan silaturahim dan juga sifat ihsan kepada kaum kerabat. Kemudian memberikan hak jua kepada orang miskin termasuk orang fakir, iaitu dari sudut sedekah dan juga apa-apa kebaikan. Dan yang terakhir sekali kepada ibnu sabil, iaitu musafir yang terputus bekalan belanjanya di dalam perjalanannya dan diberikan apa-apa pertolongan yang diperlukan. Jika kita ni perhatikan tadi, suruhan untuk memberikan hak ini didahulukan kepada kaum kerabat, kerana memang atutah sebenarnya kewajipan sebenar ketani mendahulukan kaum kerabat ketani daripada orang lain. Jadi maksudnya boleh sahaja dari kalangan keluarga ketani, seorang suami memberikan pemberian kepada isteri dan anak-anaknya, seorang anak memberikan
pemberiannya kepada kedua ibu bapanya, ataupun kepada peradiannya, ataupun kepada saudaranya yang lain sedang sanak ketani, ataupun kepada jiran-jiran terdekat ketani. Kalau kaum kerabat ini sudah ketani berikan pemberian dan berikan sedikit daripada rezeki yang ketani dapat di dunia ini, barulah ketani berikan juga sedekah kepada fakir dan miskin dan kemudian kepada Ibnu Sabil. Ada rahsia kenapa dikhususkan 3 golongan ini sahaja, selain daripada yang disebutkan kalau zakat kan disebutkan kepada asnaf-asnaf yang lain. Jadi di sini 3 asnaf disebutkan, 3 golongan, iaitu kaum kerabat, orang miskin dan juga Ibnu Sabil, kerana sifat ihsan, sifat kasihan ketani untuk memberikan sedikit rezeki ketani dikhususkan, dilebihkan kepada 3 golongan ini. Kemudian kesan daripada semua kebaikan dan pemberian ini adalah paling baik dan paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk orang-orang yang mahu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang macam manitah nanti orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi tani faham dari satu ayat ini saja, dalam setiap rezeki yang ketani dapat di dunia ini sebenarnya ada hak untuk orang lain, bukan untuk ketani riak, bukan untuk ketani bangga diri, apatah lagi untuk ketani show off. Seterusnya pemberian itu jangan diharap pembalasan daripada orang-orang yang ketani bagi itu, sebab di sisi Allah harta itu tidak akan bertambah. Ditekankan lagi apa yang ketani beri itu, sama ada zakat atau sedekah ataupun apa-apa pertolongan yang lain, hanya atas sebab semata-mata mahukan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam manitah yang akan dapat pahala berlipat ganda. Jadi di sini boleh ketani faham, ketani bersedekah itu mestilah ikhlas, bukan mengharap balasan daripada orang lain, apatah lagi kan diungkit-ungkit. Balasan yang akan ketani dapat yang sebenarnya hanyalah pahala yang berlipat ganda kalau benar-benar ketani mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir sekali, Allah menjelaskan antara hakikat kuasa Allah ke atas manusia. Allah Maha Pencipta. Allah yang mencipta ketani, kemudian Allah memberikan rezeki kepada ketani daripada segala macam kenikmatan yang diberikan dari sudut rezeki untuk kehidupan ketani di dunia ini. Kemudian Allah mematikan ketani. Kemudian Allah hidupkan lagi ketani, iaitu pada hari kiamat, untuk ketani dinilai segala amalan ketani di dunia dan seterusnya mendapat balasan dan ganjaran. Ketani boleh nampak di sini betapa singkatnya hidup ketani. Allah jadikan ketani, Allah rezekikan ketani, kemudian Allah matikan ketani, kemudian Allah hidupkan ketani balik di hari kiamat nanti. Lalu Allah jelaskan, Allah tekankan lagi dengan gaya soalan yang tidak memerlukan jawapan, adakah antara kamu adakah antara yang kamu jadikan sekutu-sekutu Allah itu dapat buat macam itu, dapat buat macam mana Allah buat. Allah Maha Al-Khaliq itu, dan yang memberi rezeki dan yang mematikan dan yang Maha menghidupkan. Jadi kenapa? Setentunya tidak. Jadi kenapa selain daripada Allah yang disembah? Allah sahaja yang Maha Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.